Baik, yang pertama ahlan wa sahlan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdullah Zawawi dan seluruh para pelajar yang bersama dengan kita pada malam ini untuk pengajian kita pada malam ini. Yang pertama, pihak penganjur mengucapkan selamat datang kepada semua. Yang kedua, saya sampaikan salam kepada semua daripada Dr. Amilah Awang, HOD, Head of Department Usuluddin, dan juga salam daripada Dr. Aiman Al-Hakiti kepada semua. Yang ketiga, saya perkenalkan sedikit tenaga pengajar kita pada malam ini, iaitu Ustaz Abdullah Zawawi, yang mana Ustaz merupakan student PhD di IIUM ataupun diberikan dengan UIA dalam bidang Usuluddin dan di bawah Department Usuluddin and Comparative Religion. Dan Ustaz juga merupakan pensyarah sambilan di UIA bawah Department Usuluddin. Dan yang lebih ataupun kalau nak lebih kenal Al-Fadhil Ustaz, boleh beli buku terjemahan Ustaz. Antara yang famous ialah Al-Qistas Al-Mustaqim yang baru diterjemahkan oleh Ustaz tahun ini, jadi boleh beli. Okay, sebelum saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zawawi, suka saya ingatkan bahawa kita akan share link kehadiran sebentar lagi. Dan yang kedua, minta para pelajar yang boleh buka video, boleh buka video. Kemudian kelas itu sebagaimana yang saya beritahu sebelum ini, yang kami beritahu sebelum ini, bacaan Itqan As-Sunnah pada pukul 8 hingga 8.45. Kemudian kita akan bersambung dengan Mutammimah Al-Ajrumiyah. Bahagian sesi yang kedua, maksudnya Mutammimah Al-Ajrumiyah itu kami tidak wajibkan semua untuk masuk, sebab dalam sebaran pun kita tidak letak Mutammimah itu sekali. Jadi tidak ada kehadiran. Barang siapa yang nak masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban. Barang siapa yang nak keluar awal pun tidak ada masalah, tidak dihalang, tidak ditegar. Namun masuk lagi baik. Wallahu alam, saya sekadar itu, saya serah kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Zawawi untuk meneruskan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, suara saya jelas ke Ustaz Arif? Okey. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT untuk berada dalam suatu majlis ilmu. Moga-moga daripada majlis ilmu ini kita dapat keredaan daripada Allah SWT. Moga-moga Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kita dengan keberkatan majlis ilmu, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan muzakarah lah ya. Saya panggil muzakarah, lebih kepada perbincangan dan lebih kepada perkongsian pembacaan kitab. Maksudnya kita nak tengok pembacaan kitab yang turas kan. Nanti kita akan sentuh tentang first kali kitab Itqan As-Sunnah, kemudian ada juga nanti kitab Mutammimah. Jadi dalam muzakarah kita ni, okey, saya tak bercadang untuk, sebenarnya cadangan ni adalah dari saya sendiri adalah untuk kita fokus kepada perbahasan utama daripada kitab Itqan As-Sunnah ni. Cuma bila saya tengok balik tarikh-tarikh yang ditetapkan untuk pembacaan kitab, saya tengok dia punya tempoh tu berlangsung selama beberapa bulan. Okey, maksudnya bukanlah kita buat macam style daurah macam tu. So saya ingat kalau macam daurah tu kita boleh fokus lajulah. Tapi bila kita lebih kepada berterusan ni, so kita akan lebih slow lah. Tak adalah slow sangat, cuma tak macam daurah lah. Okey. Jadi kitab yang dipilih adalah Itqan As-Sunnah. Ini pun atas cadangan daripada pihak penganjur sendiri. Karangan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari.
Jadi kitab yang penganjur berikan dalam grup tu, itu salah satu cetakan. Ada cetakan yang lebih terbaru, saya lupa nak begitu. Ada cetakan yang lebih terbaru yang dimuatkan dalam ensiklopedia Mausu'ah Syekh Abdullah Siddiq Ghumari, sebab dah diterbitkan Mausu'ah berapa jilid saya tak ingat berapa jilid. Kalau yang dekat saya ni Isqan Sin'ah berada pada jilid ke-10. Maksudnya banyaklah jilid dia. Jadi itu antara salah satu tanda lah betapa banyaknya penulisan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ni. Jadi untuk siapa yang mungkin belum print ke atau apa, boleh rujuk kepada cetakan tu juga, selain daripada cetakan yang pihak penganjur bagi. Cetakan yang saya akan baca nanti, dia akan ada lebih, dia berbaris lah. Tak adalah semua, tapi dia part-part yang mungkin perlukan baris, dia akan letak baris. Dari segi konten, dari segi yang mana lebih bagus dan sebagainya, itu saya tak check lagi, dan saya pun tak baca pun mukadimah Syekh Abdul Mu'in yang mengumpulkan penulisan-penulisan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ni. Mungkin di situ dia ada sebutlah makhtutat yang digunakan, daripada mana dia buat perbandingan dan sebagainya lah. Okey. Jadi kitab Isqan As-Sin'ah ni dia lebih memfokuskan kepada perbahasan tentang bid'ah. Okey, apa mafhum bid'ah, adakah sebagaimana yang diwar-warkan semua perkara yang baharu itu adalah bid'ah dan sebagainya. Dia akan tafsilkan, dia akan pedalamkan dalam kitab ni, dan kitab ni dia banyak juga penggunaan banyak segi ilmu. Maksudnya bukan semata-mata dari segi fiqh sahaja, bahkan melibatkan usul fiqh juga, bahkan melibatkan bahasa. Jadi kalau kita nak cuba baca kitab Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ni, bahasa dia agak tinggi sebenarnya. Antara kitab beliau yang lain, Al-I'lam bi anna tasawuf min syari'atil Islam, itu pun antara kitab yang bahasanya agak tinggi. Sama juga Isqan As-Sin'ah ni pun untuk yang mungkin tak biasa, dia akan jadi agak susah lah. Dan saya pun bukanlah orang yang paling layak untuk orang kata muzakarahkan kitab ni. Mungkin ada para sahabat yang lain yang lebih berkemampuan, tapi kita cuba mana yang mampu, insya-Allah. Dan ada lagi satu kitab selain daripada Isqan As-Sin'ah yang juga lebih kurang dia punya tema. Saya tak ingat nama kitab dia. Yang mana dalam kitab tu Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari membincangkan pula tentang adakah Nabi meninggalkan sesuatu amalan itu, bermaksud amalan tu adalah suatu amalan yang haram. Jadi dalam kitab tu pun perbincangannya juga melibatkan tentang perbahasan usul fiqh dan sebagainya dalam. Jadi apabila ada mereka yang secara umum mengatakan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah berdasarkan kepada hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, itu suatu penyataan yang orang kata terlampau terburu-buru lah. Jadi melalui kitab ni kita akan cuba tengok maksud hadis tu bagaimana yang difahami oleh para ulama kita. Jadi insya-Allah kita akan mula. Kalau ikutkan mungkin lebih sesuai untuk student baca. Cuma bila main dengan internet kan, dia kadang bila kita ada student baca tersekat ke dan sebagainya, ataupun ada salah baris ke, mungkin kita nak tegur, tapi bila time kita tegur tu student dah baca kat tempat lain dah. Kan, kadang internet lambat dan sebagainya. Jadi mungkin saya akan baca, cuma untuk latihan student ataupun untuk latihan kawan-kawan dari segi macam mana kita nak latih diri kita mahir i'rab contohnya, baris dan sebagainya, sebelum masuk kelas kita cuba letak baris sendiri dulu. Okey, baca sendiri, cuba fahamkan. Tak perlu baca secara memang faham 100%, tak. Maksudnya kita tahu tempat
i'rab. Contohnya fa'il. Okey, perkataan ni, okey ni fa'il ni. Tulis kat atas tu fa'il. Ataupun mana yang kita selesa nak tulis F ke untuk tunjuk pada fa'il. Ataupun maf'ulun bih, MF contohlah. Jadi bila saya baca kitab ni, cuba bandingkan. Okey, baris ni kena tak? Kalau tak kena dengan apa yang kita buat tu, cuba sama ada nak cari ke, okey kenapa? Kenapa ustaz ni baca atas, aku tulis kat sini baris bawah, contohlah. Okey. Itu antara salah satu cara selain daripada kita baca depan orang yang boleh betulkan baris kita. Jadi saya tengok dalam kita punya perbincangan kali ini, kita akan buat macam tu. Saya akan bacalah. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi badi'is samawati wal ardi dzil jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suatu muqaddimah. Segala puji bagi Allah, badi'is samawati wal ardi, yang mencipta ataupun yang mengadakan langit dan bumi, dzil jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bis sunnati wal fardi wa bayyana al halala wal harama. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang membawa sunnah dan fardu dan menjelaskan tentang halal dan haram. Wa radhiyallahu an alihi al-kirami wa sahabatihi al-a'lam. Dan redha Allah kepada ahli keluarga baginda yang mulia dan para sahabat baginda yang al-a'lam. Al-a'lam kita sebut apa? Sayyidul qaum, yang nak terjemah macam mana? Para sahabat baginda yang macam mana? Yang terbilang lah, mungkin kita boleh terjemah macam tu. Hadza juz'un harartu fihi ma'na al-bid'ah. Ini adalah suatu bahagian yang aku huraikan padanya makna al-bid'ah, makna bid'ah. Wa zakartu anwa'aha, dan aku sebutkan jenis-jenisnya. Wa bayyantu hasanaha wa sayyi'aha, dan aku jelaskan hasanaha, apa yang baik daripadanya. Maksudnya tunjuk kat sini ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Hasanaha wa sayyi'aha hasba maqtadathu al-adillatu, mengikut apa yang iqtadathu al-adillatu, yang Allah iqtadathu ni maksudnya yang meminta ataupun saya tak ingat terjemahan secara tepat dia. Ada satu kalimah dalam bahasa Melayu tu, okay, itu memang terjemahan sesuai untuk iqtadathu tu. Yang menuntut, okey. Yang menuntut akan dia al-adillatu. Adillah, dalil-dalil. Fi itaril qawaidil usuliyah, dalam konteks ataupun dalam ruang lingkup kaedah-kaedah usuliyah. Nakiban an tariqit tazammuti al-mamquti. Hala kauni, dalam keadaan aku nakiban, membuang ataupun menjauhi jalan at-tazammut, dengan maksud at-tashaddud, al-mamquti, at-tashaddud yang dibenci. Tarihan lit-tasahulil marzuli, juga membuang ataupun menjauhi at-tasahul, terlampau bermudah-mudah yang buruklah, al-maqbuh. Wabillahi asta'inu fahuwal muwaffiq al-mu'inu.
khadimul hadis was sunnati Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Jadi ini pembuka kata dia lah. Dan di situ ada kita panggil apa? Bara'atul istihlal. Kan? Dia guna perkataan badi'. Badi' dengan maksud yang mengadakan ataupun yang mencipta. Kan perbahasan kita kan sekarang tentang bid'ah, perkara yang diadakan. Kemudian dia sebut juga tentang sunnah dan fardu, halal dan haram. Okey. Makna bid'ah. Okey, makna bid'ah. Jadi kat sini dia akan melibatkan lebih kepada teori lah. Kita akan tengok nanti Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dia akan bawa beberapa qaul ulama untuk kita dapat kefahaman bid'ah tu. Pertama sekali dari segi lugah. Okey, itu yang paling utamalah awal. Qala Raghib Al-Asfahani fi Mufradatil Quran. Berkata Imam Raghib Al-Asfahani di dalam kitab beliau Mufradatil Quran. Jadi Imam Raghib Al-Asfahani ni antara kitab beliau yang paling terkenal adalah Mufradat Al-Quran. Dan kitab antara kitab yang baguslah untuk kita tengok beberapa mustalahat ataupun beberapa kalimah yang ada dalam Al-Quran. Juga beliau ada kitab lain, antara kitab lain yang menarik juga, antaranya Az-Zari'atu ila Makarimis Syari'ah. Az-Zari'atu ila Makarimis Syari'ah. Ini pun antara kitab yang menarik. Dia akan bincangkan tentang akhlak. Okey, perbahasan tentang akhlak. Dan perbahasan dia tu agak detail. Dia tak ceritalah macam akhlak tentang adab, contohnya apa, makan pakai tangan kanan. Tak, dia tak fokus yang tu. Dia lebih kepada contoh apa contohnya, tentang sifat sabar contohnya, ataupun tentang rahmat dengan adil, kan, ihsan dengan adil. Mana satu yang patut kita utamakan? Adakah kita patut berlaku adil pada setiap perkara? Maksudnya orang buat salah je kita kena buat adil dekat dia. Kita kena hukum dia. Ada tempat-tempat. Jadi dia sebut, ini keluar sikitlah topik Dia sebut adil ni bila mana melibatkan orang lain. Okey, maksudnya kita yang menghukum. Kita jadi penghukum kepada orang lain. Dua orang yang berbalas contohnya, waktu tu kita kena ada sifat adil. Tapi ada pun kita dengan orang lain, salah orang dekat kita, maka waktu tu lebih aula adalah untuk kita bersifat ihsan ataupun kita maafkan dia. Contoh antara contohlah perbahasan dalam tu. Okey. Apa Imam Raghib Al-Asfahani sebut? Dia sebut al-ibda'u insya'u sin'atin atau insya'u san'atin bil ihtiza'in wa iqtida'in. Ibda' itu, mengadakan sesuatu itu adalah insya'u san'atin, mencipta suatu san'ah ataupun satu sin'ah, suatu produk bil ihtiza'in wa iqtida'in, tanpa peniruan dan mengikut siapa-siapa. Okay, itu satu ibda', buat benda baru. Wa idza stu'mila fillahi ta'ala, apabila digunakan, stu'mila bina majhul, digunakan bagi Allah SWT, fahuwa ijadu syai'i bighairi alatin wala madatin wala zamanin wala makanin wa laysa dhalika illa lillah. Adapun kalau kita gunakan perkataan ibda' pada hak Allah SWT, maka itu ibda' yang dimaksudkan di sini adalah mencipta sesuatu ni pada hak Allah SWT, mencipta sesuatu tanpa menggunakan sebarang alat ataupun bahan ataupun waktu ataupun tempat. Walaysa zalika illa lillah, dan perkara ini tidak didapati melainkan pada Allah SWT. Wal badi'u, masih lagi dalam kalam Raghib Al-Asfahani, al badi'u yuqalu lil mubdi'. Badi' disebutkan juga ataupun digunakan juga bagi al-mubdi'. Tawazan isim fa'il lah. Nahwu qawlihi badi'us samawati wal ardh. Bagaimana firman Allah SWT, badi'us samawati wal ardh. Jadi badi'u dekat situ dengan maksud yang mencipta ataupun yang mengadakan, fa'il. Wa yuqalu lil mubda' bi fathid dal nahwu raqiyati badi'in. Dan digunakan juga untuk mubda'.
perkara yang dicipta. Bagi contoh, Raqiyati Badi'in. Jadi saya tak dapat apa maksud dengan Raqiyati Badi'in ni. Cuma bila saya tengok apa daripada ni dia sebut jadi betul al-hafr. Maksudnya perigi buatan yang baru. Okey. Wa kadzalika al-bid'u. Okey. Begitu juga al-bid'u. Yuqalu lahumā jami'an. Disebut al-bid'u untuk kedua-duanya. Maksudnya untuk mubda' dan untuk mubda'. Kita guna al-bid'u. Jami'an bermakna al-fa'il wal maf'ul. Okey. Kita ada banyak, kita ada al-bid'u, kemudian kita ada al-bad'u pun ada. Kemudian kita ada al-bid'u dengan baris dal. Jadi itu semua memberi makna yang berbeza lah. Wa qawluhu ta'ala kul ma kuntu bid'an minar rusuli. Okey. Qila ma'nahu mubdi'an. Dikatakan maknanya dekat bid'an dekat itu adalah mubdi'an, yang mencipta. Lam yataqaddamni rasulan, dengan maksud tidak mendahului aku seorang rasul pun. Okey. Wa qila mubda'an fima aqulu. Dikatakan juga mubda'an fima aqulu. Yang ni pun saya tak dapat sebenarnya. Sebab kalau saya tengok, okey saya lupa. Kitab Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari ni, Itqan As-Sin'ah ni, dia ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Ini terjemahan dia. Okey. Aku tajuk dia makna sebenar bid'ah, satu penjelasan rapi. Dia tak tulis apa nama penterjemah, tapi dia disemak oleh Syekh Murtada Mufti bekas Mufti Negeri Sembilan, Allah yarham. Kemudian adalah beberapa mufti yang lain. Jadi cuba kalau siapa yang nak baca bahasa Melayu punya boleh tengoklah, boleh cari kalau kat Shopee ke apa kan kalau ada. Yang ni beli, yang ni ayah saya punya ni, 2008. Dalam buku ni saya tengok dia terjemah dua-dua dia letak mubdi', maksudnya qila ma'nahu mubdi'an lam yataqaddamni rasulan, maksudnya tidak mendahului aku seorang rasul pun. Sebab ayat kul ma kuntu bid'an minar rusul dengan maksud katakanlah tidaklah aku ini bid'an minar rusul, maksudnya rasul yang baru. Okey, maksudnya seolah-olah lam yataqaddamni rasulun, seolah-olah sebelum ni tak ada lagi nabi yang datang sebelum aku. Padahal sebelum tu dah ada dah. Waqila mubdi'an fima aqulu, dan dikatakan bid'an dekat sini dengan maksud mencipta perkara yang baru pada kata-kata aku. Maksudnya membawa perkara yang baru dalam perkataan dia. Jadi kalau kita faham macam tu, maksudnya dua-dua bid'an tu dua-dua akan memberi maksud dengan maksud mencipta yang baru ataupun membawa yang baru. Okey, dia tak ada yang dengan atau wazan maf'ul tadi. Okey. Wal bid'atu fil madhhab. Jadi yang tu wallahu alam. Kalau mungkin ada siapa yang nak share mungkin pendapat, marhabanlah, insya-Allah kita muzakarah. Wal bid'atu fil madhhab, dan bid'ah pada mazhab. Okey, selesai tadi pada bahasa. Bid'ah pada mazhab iradu qaulin lam yastanna qailuha wa fa'iluha fihi bi sahibi syariah. Adapun bid'ah pada mazhab itu adalah iradu qaulin, membawa suatu qaul lam yastanna qailuha wa fa'iluha. Yang mana qaul ni orang yang berkata dengan qaul tersebut dan orang yang membuat qaul tersebut tidak mengikuti sahib syariah, tidak mengikuti sahib syariah.
wa amsalihal mutaqaddimah, dan juga tidak juga mengikuti amsal-amsalnya, contoh-contohnya yang mutaqaddimah. Kalau tak silap saya dalam tab'ah yang satu lagi ni dia tulis amasil Okey, dia tulis amasil. Kalau amasil dengan maksud khiyaruhum, maksudnya kita boleh faham dekat sini amasil dengan maksud para sahabat lah. Maksud sahibi syariah itu pemilik syariat itu Nabi Muhammad SAW, wa amasiliha al-mutaqaddimah, dan para sahabatnya yang mendahului, wa usuliha al-mutqinah, dan usul-usul syariah tersebut yang memang mutqin, orang kata yang memang sudah lengkap. Okey, itu maksud bid'ah. Maksudnya kita khilaf, kita bercanggah dengan apa yang Nabi bawa, bercanggah dengan apa yang para sahabat bawa, dan usul-usul dalam syariah tersebut. Waruya, dan sebab itulah diriwayatkan kullu muhdatsatin bid'atun, setiap yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar, dalam konteks bid'ah dalam mazhab. Okey, itu qaul Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian waqala Ibnu Al-Asir, Ibnu Al-Asir menyebutkan fi nihayah, di dalam kitab beliau An-Nihayah, al-bid'atu, kitab An-Nihayah, saya tak ingat, saya pernah buka dulu kitab Ibnu Al-Asir. Ada dua salah seorang daripada Ibnu Al-Asir itu adalah sejarawan, salah seorang lagi ahli hadis, kalau tak silap saya lah. Jadi yang ni Ibnu Al-Asir ahli hadis. Al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu dua, bid'atu hudan wa bid'atu dalalin, bid'ah yang bid'ah petunjuk dan bid'ah kesesatan. Fama kana fi khilafi ma amara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa fi hayyiz dhammi wal inkar. Maka apa yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka fahuwa fi hayyiz dhammi wal inkar, maka dia ni berada pada ruang dhammi wal inkar, kejian, celaan dan pengingkaran. Maksudnya kita kena maksudnya bid'ah ataupun perkara tersebut dikejilah. Wa ma kana waqi'an tahta umumi ma nadaba Allahu ilaih, kalaulah bid'ah tu berada ataupun benda tu berada di bawah keumuman apa yang Allah haruskan ataupun apa yang Allah sunatkan, wa hadda alaihi Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, hadda dengan maksud hassa alaih, digalakkan, Allah menggalakkan perbuatan tersebut, fahuwa fi hayyizil al-madhi, maka waktu tu dia berada dalam ruang lingkup pujian. Okey. Wa ma lam yakun lahu misalun mawjudun, adapun apa yang tidak ada padanya misalun mawjudun, contoh yang mawjud, yang konkret, ataupun orang kita kata template lah kan, kita boleh sebut macam template. Jadi apa-apa yang kita tak ada contoh lagi bagi hukum bagi perkara tersebut, hukum bagi perkara tersebut kita tak ada lagi contoh apa-apa. Contohlah kita kata macam tentang arak contohnya kan, jadi arak ni menjadi contoh bagi perkara-perkara yang lain yang memabukkan. Okey, itu ada contoh. Tapi mungkin ada setengah perkara kita tak ada pun, hukum tak diletakkan pun bagi dia. Contohnya kanau'in minal judi was sakhai, bagi contoh macam sifat pemurah ataupun sifat pemurah lah, ataupun jenis-jenis macam tu. Wa fi'lil ma'rufi, ataupun perbuatan-perbuatan yang baik, fa huwa fil af'alil mahmudah, maka kita masukkan dia dalam af'al yang mahmudah, perbuatan-perbuatan yang baik.
kita kategorikan terus di dalam af'al al-mahmudah. Wala yajuzu an yakuna dhalika fi khilafi ma warada syar'u bihi. Akan tetapi untuk kita masukkan dalam af'al mahmudah tu, perkara tersebut mestilah la yajuzu, tidak boleh an yakuna dhalika fi khilafi ma warada asy-syar'u bihi. Tidak boleh perkara tersebut untuk bercanggah dengan apa yang syarak katakan ataupun yang datang daripada syarak. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala lahu fi dhalika thawaban. Okay, kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan bagi perkara tersebut pahala. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut faqala man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang sanna sunnatan, macam mana terjemah dia? Yang mempelopori lah, mempelopori suatu sunnah yang baik, maka baginya pahala sunnah tersebut dan pahala mereka yang beramal dengan sunnah tersebut. Sunnah dekat sini dengan maksud perkara yang baiklah. Sunnatan hasanah, suatu ikutan. Okey, terjemahan yang lebih sesuai mungkin ikutan yang baik. Wa qala fi diddihi, dan baginda bersabda untuk lawan bagi sunnah hasanah tersebut, wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mempelopori ataupun mempelopori satu ikutan yang buruk, maka baginya dosa sunnah sayyi'ah tadi dan juga dosa orang yang beramal dengan sunnah sayyi'ah tadi. Wadzalika idza kana fi khilafi ma amara Allah bihi, dan demikian itu apabila perkara tersebut dia berada ataupun dia bercanggah dengan apa yang Allah perintahkan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadha an-naw'i qaulu Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga termasuk dalam kategori ini kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini adalah sebaik-baik bid'ah. Tunjuk kepada solat tarawih lah. Waktu yang Sayyidina Umar sebut ni menunjukkan kepada solat tarawih. Jadi Sayyidina Umar sebut solat tarawih ni sebaik-baik bid'ah. Lamma kanat min af'alil khairi wa dakhilatan fi hayyizil madhi sammaha bid'atan wa madahaha. Maka tak kala Sayyidina Umar ataupun tak kala perkara solat tarawih tu dilihat sebagai di antara perbuatan-perbuatan yang baik dan masuk di dalam ruang lingkup pujian, maksudnya suatu benda yang boleh dipuji, maka Sayyidina Umar namakan bid'ah tu sebagai namakan solat tarawih tersebut sebagai suatu bid'ah. Wa madahaha, dan beliau memujinya. Tunjuk kata bahawa bukanlah semua bid'ah umum tak baik. Maksudnya tunjuk adanya pengkategorian. Kalaulah perkara tu boleh masuk dalam perkara-perkara yang boleh dipuji, maka itu suatu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Adapun perkara yang dicela sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis tadi, maka itu kita masukkan dia dalam bid'ah sayyi'ah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yasunnaha lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mensunatkan ataupun tak mensunatkan pun solat tarawih itu bagi para sahabat. Wa inna ma sallaha layali summa tarakaha. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tarawih itu beberapa malam, kemudian Nabi tinggal. Walam yuhafiz 'alaiha, dan Nabi tak berterusan menjaga solat tarawih itu pun. Wala jama'an nasa laha, dan Nabi tak suruh pun tak mengumpulkan manusia untuk buat solat tarawih tu. Wala kanat fi zamani Abi Bakrin, dan tak juga pada zaman Abi Bakar.
wa innama Umaru jama'an nasa 'alaiha wa nadabahum ilaiha. Akan tapi Sayyidina Umar lah yang mengumpulkan manusia untuk solat tarawih itu, dan nadabahum, mengharuskan mereka ataupun menjadikan solat tarawih itu sunat bagi mereka. Fa bihadza sammaha bid'atan. Maka dengan perkara ini dia menamakan solat tarawih itu sebagai bid'ah. Wa hiya 'alal haqiqati sunnatan. Sunnatun. Dan dia secara hakikatnya adalah suatu sunnah. Okey, jadi Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari di sini meletakkan memang penggunaan nama dia bid'ah, tapi level dia adalah sama level dengan sunnah untuk perkara yang solat tarawih contohnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab apa jadi sunnah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Tetaplah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin selepas aku. Jadi Nabi guna perkataan sunnah dekat situ. Wa qawlihi iqtadau billadhina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah oleh kalian dengan mereka yang selepas aku, iaitu Abi Bakar dan Umar. Wa ala hadha ta'wili yuhmalul hadithul akhar. Dan berdasarkan takwil inilah maka ditanggung hadis yang lain. Yuhmal kat itu kalau kita terjemah literally kita sebut ditanggung lah. Maksud kata difahami hadis yang lain, iaitu kullu muhdatsatin bid'atun. Okey, hadis Nabi kullu muhdatsatin bid'atun itu boleh ditanggung ataupun boleh difahami mengikut takwil ini, iaitu innama yuridu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan dalam hadis ini adalah ma khalafa usul syariati wa lam yuwafiq as-sunnata, iaitu perkara baharu itu adalah apa yang bercanggah dengan usul syariah dan tidak menepati sunnah. Okey, so itu antara mungkin kita boleh kata kesimpulan dia. Maksudnya masuk kullu muhdatsatin bid'atun secara umum dulu, iaitu bid'ah yang dimaksudkan di sini adalah apa yang khilaf dengan usul syariah dan tidak menepati dengan sunnah. Okey. Waqala al-Fuyumi fil Misbah, abda'a Allahu ta'ala al-khalqa ibda'an khalaqahum la ala misalin. Okay, so sahib al-Misbah beliau mulakan mafhum bid'ah dengan mengatakan bahawa abda'a Allahu ta'ala al-khalqa ibda'an. Allah Subhanahu wa ta'ala abda'a, menjadikan ataupun mengadakan makhluk ibda'an, dengan jadian yang sungguh-sungguh. Khalaqahum la ala misalin. Dia Allah SWT mencipta akan mereka la ala misalin, tanpa mengikut kepada mana-mana contoh. Maksudnya tak ada, kita panggil apa ya? Tak ada mana-mana contoh lah, tak ada mana-mana produk yang dia tiru. Wa abda'tu syai'a wa ibtada'tuhu. Okey, abda'tu syai'a atau wazan af'ala, yang boleh juga atau wazan ibtada'a, ifta'ala. Okey, abda'tu syai'a wa ibtada'tuhu. Istakhrajtu dastuhu, dengan maksud dan aku mengadakannya. Ini dia bukan semata-mata usul fiqh dan sebagainya, libatkan tentang sorah juga. Minhu qila lil halati mukhalafati bid'atun. Termasuk juga dalam pemahaman ini adalah dikatakan bagi keadaan mukhalafah bid'atun, keadaan yang bercanggahan itu sebagai suatu bid'ah. Wa hiya ismun min al-ibtida'.
Assalamualaikum. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar. Okey. Tadi terputus. Ustaz okey ke? Sekejap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sorry. Jelas tak? Saya cakap sekat-sekat ke? Jelas. Jelas. Tadi. Okey, alright. Internet saya hilang. Okey, so
Kita tadi dekat waqal al-fuyumi fil misbah. Saya rasa saya berhenti setakat tu dulu untuk itqan as-sin'ah. Okay, kita boleh sambung mutamimah. Macam mana Ustaz Arif? Boleh, saya boleh. Okey. Sekejap saya stop record, nak record balik untuk kelas mutamimah.